Nabi SAW pun masuk, dan dia pun mengizinkan saya masuk. Saya masuk hingga ke balik tabir, mana di kawasan ataupun di bahagian rumah yang mana ada isterinya di sebalik. Masuk tu sampai melepasi tabir. Itu makna fadakhaltul hijab 'alaiha. Mana saya masuk ke dalam rumahnya sehingga melepasi tabir yang menutupi isterinya di dalam. Faqala, Nabi SAW pun tanya, hal min ghada, adakah makan tengah hari? Apa-apa makanan? Mereka pun jawab, ada. Lalu dibawakan 3 keping roti, dan diletakkan di atas satu Nabi itu bukan di atas Nabi dah. Nabi itu maknanya di sini di atas satu suprah yang dibuat daripada daun buah tamar, daun pokok kurma. Dia jalin-jalin, itu jadi suprah. Letak atas tu Nabi di sini, bukan makna letak atas riba Nabi, tak. Letak atas Nabi, yakni suprah daripada daun pokok kurma. Rasulullah SAW pun mengambil sekeping, diletaknya di hadapannya. Dia ambil pula sekeping, letak depan aku pula. Lepas tu dia ambil yang ketiga, dibelahnya 2. Dia belah 2. Sama banyak. Sebahagian daripadanya dia letak depan dia. Sebahagian lagi, setengah lagi tu dia letak depan saya, kata dia. Thumma qala, kemudian dia pun tanyalah orang dalam rumah dia, ada lauk kau? Mereka jawab, tidak ada, kecuali adanya sikit cuka je. Nabi SAW berkata, buat marilah hak tu. Fa ni'mal udum huwa, itulah sebaik-baik lauk. Babu ibahati akli thum wa annahu yanbaghi liman arada khitab al-kibar tarkuhu wa kadha ma fi ma'nahu. Ini bab keharusan memakan bawang putih, thum. Dan sayogianya bagi orang yang mahu bercakap dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang dimuliakan, tidak memakannya. Dan begitu juga tidak memakan benda-benda lain yang seumpamanya, yang berbau lah, maknanya yang berbau begitu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, katanya Rasulullah SAW, kalau dibawakan makanan kepadanya, dia akan makan sebahagian daripadanya, dan dia akan kembalikan yang baki lagi kepada saya. Pada suatu hari Nabi SAW mengembalikan kepada saya makanan yang tidak disentuhnya, yang tidak dimakannya langsung, kerana di dalam hidangan itu ada bawang putih. Saya pun tanyalah ni, haramkah bawang putih ni? Nabi SAW kata, tidak, tapi saya tidak suka kerana baunya itu. Abu Ayyub pun berkata, kalau begitu saya pun tidak sukalah apa yang kau tak suka. Riwayat seterusnya ada sanad, beberapa sanad itu. Riwayat daripada Abi Ayyub lagi, Nabi SAW singgah di rumahnya. Nabi SAW duduk di rumahnya di bahagian bawah, Abu Ayyub duduk di bahagian atas, jadi atas, loting, kita panggil loting. Qala, perawi berkata, pada suatu malam Abu Ayyub sedar. Faqala, dia pun kata, kita duduk berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Maknanya tak sedap rasa. Fatanahaw, mereka pun beralih pergi duduk tepi ujung di tepi. Disitulah mereka bermalam di penjuru loting rumah dia. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, wayak ke Nabi lah, perasaan dia tu tidak senang. Nabi SAW kata, di bawah lebih mudah, duduk bawah ni lebih mudah. Faqala, Abu Ayyub berkata, tidak, saya tidak
berasa senang duduk di atas loteng yang mana engkau berada di bawahnya. Rasulullah SAW lepas pada tu dah kecek-kecek, berpindahlah naik ke atas. Abu Ayyub pula duduk di bawah. Dia buat makanan untuk Nabi SAW. Bila dibawakan makanan kepada Nabi SAW, lepas tu Nabi hantar balik, dia tanya orang yang bawa mari makanan, mana tepat tangan dia kena tangan Nabi. Roti ni misalnya dia cobek mana. Dia akan cari, dia akan tanya, dia akan selidik mana tepat kena tangan Nabi. Dia akan ambil situlah. Pada suatu hari, dia buat makanan yang mengandungi bawang putih. Tiba-tiba makanan itu dikembalikan kepadanya. Dia pun tanyalah, tempat mana Nabi jamuh. Orang yang buat mari kat dia tu lah, tempat mana Nabi SAW jamuh. Orang yang mari dekat dia tu khadam lah, khadam dalam rumah tu. Dia kata Nabi tak makan pun. Terkejutlah Abu Ayyub. Terus dia naik ke atas loteng dan dia bertanya, haram ke bawang putih? Nabi SAW kata, tidak, tetapi saya tidak suka. Qala Abu Ayyub pun berkata, kalau begitu saya pun tidak suka juga apa yang engkau tidak suka. Ataupun makarih, samanya waktu takrah itu fi'il mudhari', karihta itu fi'il madhi, samanya saya tidak sukalah apa yang engkau tidak suka. Qala, perawi berkata, yakni Abu Ayyub, Nabi SAW ini selalu didatangi, yakni didatangi malaikat lah, didatangi malaikat. Itulah beberapa bab dan beberapa hadis yang kita baca malam ni. Hak mula-mula kelebihan tamar Madinah. Kelebihan tamar Madinah, dia atas dasar hadis-hadis yang seumpama inilah Imam Malik mengatakan Madinah itu lebih lagi daripada Mekah. Atas dasar hadis-hadis seumpama inilah. Tak ada pula Mekah lagu ni. Banyak perkara lah nampak mukjizat Nabi SAW itu di Madinah. Misalnya asalnya tempat wabak, jadi dipindahkan ke Juhfah. Jadi tak ada, jadi tidak jadi tempat wabak. Itu dengan berkat doa Nabi SAW. Keberkatan makanan, begitu juga doa Nabi SAW. Tapi tidak pula di Mekah. Atas dasar itulah Imam Malik kata lebih Madinah lagi daripada Mekah. Lepas tu benda ni ada khilaf lah. Orang lain kata lebih Mekah, tak apalah. Lepas tu ada khilaf waktu tu, tak kira lah. Cuma bagi Imam Malik, dia kata lebih Madinah tu, inilah antara alasan. Dan nombor satu sekali, paling lebih sekali, tubuh Nabi ada dalam tanah Madinah, kata dia. Hak tu hak paling lebih sekali. Dan Nabi SAW lebih mulia daripada segala-galanya. Sebab tu ulama-ulama usul bahas lebih mulia daripada Kaabah, lebih lagi daripada Arash, kursi, lebih lagi. Setara tu. Jadi ada tanah yang mengandungi Nabi SAW itu, tanah tu lebih. Lepas tu kita tidak nak panjang lah dari segi bahas gapo tu. Panjang, cuma sekadar itulah ayatnya. Lepas tu kelebihan tamar Madinah ni lebih sama ke? Lebih sama ke? Lepas tu kalau ni, kalau orang makan lagu ni jadi ke? Orang makan ke boh lah. Pakai mati tu lagu tu. Lagu mana? Macam-macam pendapat lah. Imam Nawawi ni dia sebut, Imam Nawawi dia sebut, siapa dia tak terima. Dia tak terima pendapat orang lain, kata lagu lain. Kadang-kadang Imam Nawawi ni lagu tu dia kerah hadiah cara dia. Dia kata, ni kita tengok dalam hadis ini ada menyatakan kelebihan tamar Madinah dan tamar ajwahnya. Ajwah tu nama sejenis tamar. Hafiz Ibn Hajar kata berdasarkan riwayat-riwayat yang tertentu,